Allah, 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 ya Allah. Tawajuh, tawajuh insya-Allah. Allah tawajuh istighfar. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Semua akan masuk betul. Jadi tuan-tuan, datuk-datuk, sahabat-sahabat, para pelajar yang kasih sekalian, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesungguhnya dalam umur kita 60-70 tahun kita datang ke muka bumi ini, Allah Subhanahu Wa Taala pilih sedikit daripada masa kita ni untuk kita gunakan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita faham nilai masa ini, maka kita akan jadi macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah beritahu dalam sebuah hadis, "Lawadittu anni uqtal." Aku berharap supaya tiap-tiap kali aku keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, kepala aku dipenggal oleh musuh Islam, aku mati. Thumma uhya, kemudian Allah hidupkan aku balik ke dunia. Dan bila aku hidup lagi kali yang kedua, aku akan berjuang lagi jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga musuh Islam penggal kepala aku. Kemudian Allah hidupkan aku balik. Kemudian Allah telah matikan aku, kemudian Allah hidupkan balik. Inilah keazaman yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu laulal hijrah la ahbab la kuntu minal ansar. Kalau bukan kerana hijrah, aku suka jadi orang-orang Ansar, iaitu mereka yang senantiasa sibuk untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan rahmat Allah subhanahu sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah usahakan ke atas para sahabat yang merupakan golongan paling jahil di kalangan umat, golongan paling rosak, golongan yang paling teruk dalam sejarah manusia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan semata-mata mendidik para sahabat menjadi orang beriman semata-mata, bukan semata-mata menjadi ahli ibadat, bukan semata-mata menjadi ahli solat. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bentuk dua jemaah, dua golongan di kalangan umat Islam, satu golongan muhajirin, satu golongan ansar. Maka melalui perantaraan hijrah dan nusrah inilah maka Allah Subhanahu wa taala telah umumkan hidayah ke seluruh dunia. Yang mana sahabat-sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mana mereka duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tashkil mereka keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu benda yang paling berat, pengorbanan yang paling besar yang nak dilakukan oleh para sahabat bukanlah meninggalkan isteri, bukanlah meninggalkan anak, bukanlah meninggalkan kampung halaman. Bagi para sahabat meninggalkan semuanya kecil.
Tetapi yang paling susah bagi mereka adalah meninggalkan Madinatul Munawwarah, meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan suasana-suasana taman syurga. Walaupun begitu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan bagi galakan kepada para sahabat untuk mereka keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tahu dia seorang tak mampu nak sebarkan Islam ke seluruh dunia. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu orang nabi yang paling hebat, tetapi untuk sebarkan agama Nabi perlukan sahabat-sahabat, Nabi perlukan teman-teman, Nabi perlukan pertolongan penolong-penolong. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tashkil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah taala, jadilah kamu pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, man ansari ila Allah. Sebagaimana Nabi Isa AS beritahu kepada golongan Hawariyin, siapa di kalangan tuan-tuan bersedia untuk jadi pembela agama Allah, untuk kita berjuang menyebarkan Islam, menyebarkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan agama di seluruh dunia, maka di saat itu qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Bangun puak-puak Hawariyun, wahai Isa AS, kamilah ansarullah, pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Berkat mujahadah golongan Hawariyun, fa'amanat ta'ifatu min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Sekumpulan telah beriman kepada Allah, sekumpulan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ayyadna alladhina amanu 'ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Tetapi akhirnya orang beriman menang ke atas musuh-musuh mereka. Maka begitulah sunnah semua nabi-nabi. Ketika mana mereka datang di mana-mana zaman, mereka akan minta siapa di kalangan manusia ni, mereka akan tashkil siapa di kalangan orang Islam yang bersedia untuk jadi pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hantar begitu banyak jemaah. Lebih daripada 125 jemaah dihantarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat baginda untuk sebarkan agama. Waktu itu masya-Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kumpulkan 124,000 para sahabat di Hajjatul Wida untuk bertebaran di seluruh dunia. Aku dah sampaikan agama dengan sempurna kepada kamu. Falyaballigh syahidi minkumul ghaib. Hari ini siapa yang hadir depan aku, maka bertebaranlah kamu ke seluruh dunia untuk sebarkan agama ke seluruh alam. Maka sahabat Nabi telah pacu kuda mereka. Yang pergi ke timur akan ke timur, yang ke barat akan terus ke barat, ke utara akan terus ke utara, ke selatan terus ke selatan. Hati mereka berat nak tinggalkan Madinah, berat nak tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi amanat yang mereka terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih besar lagi, iaitu untuk sebarkan agama. Kalian tak boleh balik selagi Islam tak tersebar di seluruh dunia. Tak boleh balik. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada para sahabat, kamu aku tak nak kamu jadi macam Bani Israel. Bani Israel bila ditashkil untuk takazah dekat-dekat semua sedia, tetapi bila dihantar ke jemaah di negara jauh-jauh, mereka semua bagi alasan, kami tak erti bahasa negara sana, kami tak cukup belanja, kami macam-macam alasan yang mereka bagi. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah, tetapi Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, Allah SWT nak juga Bani Israel keluar jalan Allah SWT. Maka mereka yang bagi alasan tak pandai bahasa, besok pagi mereka bangun tidur, mereka dah pandai cakap bahasa negara yang mereka nak pergi. Allahu Akbar. Tetapi Nabi SAW beritahu, wahai sahabat-sahabatku, aku tak nak kamu jadi macam mereka. Kamu berangkatlah di jalan Allah SWT. Infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah jalan Allah. Waktu ringan, waktu senang, waktu susah, waktu banyak kerja, waktu tak ada kerja, waktu sibuk, berangkatlah kamu jalan Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjuanglah dengan diri dan harta kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu sangat baik untuk kamu kalau kamu tahu betapa bernilainya masa keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak balik tuan-tuan. Sebab apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada satu hari dipegang tali unta Sayyidina Muaz bin Jabal untuk hantar Sayyidina Muaz bin Jabal Usamah bin Zaid untuk keluar ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Usamah bin Zaid satu orang budak muda, umur 17 tahun, Amirul Mukminin, yang pegang tangan tali unta dia adalah satu orang yang karkun lama, yang telah berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Gua Sur bersama dengan Nabi 3 hari 3 malam. Usamah rasa malu. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tuan naiklah unta tuan, ataupun saya turun, kita jalan kaki sama-sama.
Tetapi Masya Allah, apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kamu tak perlu turun, dan saya tak akan naik unta saya. Saya pegang tali unta kamu, mengiringi perjalanan jemaah ini sampai ke sempadan kota Madinah, semata-mata aku nak ambil berkat jemaah ni. Kerana aku dengar Nabi SAW beritahu, siapa yang keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap langkah yang dilangkahi Allah ampun 700 dosa dia. Allah telah angkat 700 darjat dia, dan Allah SWT akan berikan 700 pahala kepada mereka yang berada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran, dzalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah. Yang demikian itu tidak menimpa mereka rasa dahaga, rasa penat, rasa letih, bahkan pening kepala jalan Allah Subhanahu Wa Taala, susah hati sewaktu keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yata'una mawti'an yaghizul kuffar. Mereka tidak melangkah mana-mana langkah untuk menggerunkan hati orang kafir sewaktu mereka berada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Illa kutiba lahum bihi amalun soleh, melainkan dituliskan untuk mereka amal-amal soleh. Semua akan jadi amal soleh. Semua debu-debu yang melekat di tubuh badan kita akan jadi saksi di hari kiamat nanti. Inilah debu yang melekat di tubuh badan orang yang keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, tak akan bercampur dengan api neraka Jahannam, tak akan disentuh oleh asap api neraka Jahannam tubuh badan yang terkena debu-debu sewaktu keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, satu ulama yang mana anak murid dia mungkin 600,000 kata ulama. Sekali belajar majlis dia, satu hari Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, dia telah bersin. Bila dia bersin, masya-Allah, anak murid semua menjawab, ya rahamukallah. Begitu ramainya anak murid sehingga raja yang sedang berehat dalam istana dia terkejut, masya-Allah. Tanya memanda menteri, tentera mana datang nak serang kerajaan beta? Kita buat persiapan. Maka kata dia, dia punya memanda menteri, tuanku tak perlu risau, itu cuma jawab bersin daripada anak murid Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala. Masya-Allah, Abdullah bin Mubarak adalah tuan guru kepada Imam Bukhari rahimahullah taala. Tetapi masya-Allah, tiap-tiap tahun dia keluar jalan Allah taala. 6 bulan dia keluar jalan Allah Subhanahu taala tiap-tiap tahun, dan 6 bulan dia duduk di madrasah, dia mengajar ilmu agama Allah taala. Tapi dia sangat berkat, ilmu dia sangat berkat. Allah, masya-Allah, pelajar dia sangat ramai yang nak belajar ilmu hadis dengan dia. Tetapi masya-Allah, tiap-tiap kali dia balik keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, debu-debu yang melekat pada baju dia keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan kumpulkan dalam satu botol dan dia beritahu pada anak cucu dia, nanti bila atuk meninggal dunia, masukkan debu ini bersama dengan jenazah, bersama dengan kain kafan atuk, supaya nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan debu-debu ini sebagai hijab daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan rahmati Allah, satu hari Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, dia merasa hairan mengapa ulama-ulama pada zaman dia tidak keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kerana sibuk dengan urusan-urusan yang lain, bukan sibuk urusan dunia, sibuk dengan urusan agama juga. Di antara mereka adalah Qadhi Iyad yang menjadi mufti di kota Mekah dan mufti di kota Madinah. Satu hari sewaktu berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala telah hantar surat kepada kawan dia, ya Abidal Haramain, wahai pengabdi kepada dua tanah haram, wahai orang yang sibuk beribadah di Masjidil Haram, lau absartana, kalau kamu tengok susah payah kami berkorban jalan Allah Subhanahu Wa Taala, masuk hutan, masuk merentasi padang pasir, menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, la'alimta annaka fil ibadati tal'abu, kamu akan rasa sesungguhnya kamu sedang bergurau senda dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man kana yakhdibu khaddahu bidumu'i, ada orang dia akan membasahkan pipi dia dengan air mata dalam solat tahajud, dalam dia munajat pada Allah Taala. Fadhuruna bidima'ina tatakhaddabu, sedangkan leher kami bukan mengalir titisan air mata, tetapi titisan darah melihir di leher kami untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia menggunakan kenderaan dia, kuda dia, kereta dia untuk jalan kebatilan, jalan untuk orang kata kelalaian. Tetapi kuda kami pada hari kami menyerang tentera-tentera musuh, pada hari kami menawan kampung-kampung orang bukan Islam untuk sebarkan agama, maka masya-Allah, mereka kuda-kuda kami telah digunakan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan rahmati Allah, sahabat-sahabat Nabi pada mana mereka keluar jalan Allah, mereka tak bangga dengan pencapaian yang mereka telah dapat. Kita hari ini satu orang masuk Islam di tangan kita, kita heboh. Masya-Allah, kadang-kadang 3,000 orang masuk, orang asli masuk Islam, kita heboh, masya-Allah, satu dunia tahu. Tetapi para sahabat Nabi
Islamkan 3 buah negara tuan-tuan, tapi mereka tak riak tuan-tuan. Mereka tak sombong. Kenapa bagi mereka walaupun 3 negara dah banyak, tapi kita bayangkan 7 bilion umat manusia nak diselamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ramai, tak cukup masa, tak cukup tenaga tuan-tuan. Sebab itulah hari ni kalau kita faham takazah agama, kita akan berat hati nak balik ke rumah kita tuan-tuan. Bukan kerana kita tak sayang isteri, bukan tak sayang anak, tetapi sayang agama lebih daripada mereka. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, sebab itulah bila kita nak balik keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita patut merasa berat nak tinggalkan sahabat-sahabat kita, nak tinggalkan keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih banyak lagi umat manusia yang kita tak jumpa, masih banyak lagi yang kita tak dakwahkan, yang kita belum sampaikan. Sebab itulah bila kita balik keluar jalan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar satu doa kita baca. Kita baca ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aibuna Rabbina hamidun. Aibuna Rabbina hamidun. Aibuna Rabbina hamidun. Aibun, kami balik taibun dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, li rabbina hamidun, sambil memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat sebenarnya kita tak boleh balik selagi takazah agama tak selesai. Tetapi tuan-tuan, kita yang lemah ni tuan-tuan, 3 hari kita balik, 40 hari kita balik, 4 bulan kita balik. Sedangkan Sayyidina Farrukh rahmatullahi alaih balik pada 27 tahun dia keluar jalan Allah. Baru dia balik tengok anak dah jadi ulama tuan-tuan. Imam Rabi'ah dah jadi muhaddisin di Masjid Nabawi, mengajar hadis. Satu pagi bila dia balik ke Madinatul Munawwarah, dia tengok satu budak muda sedang mengajar hadis. Masya Allah. Dia kata, alangkah betulnya kalaulah remaja ini, kalaulah pemuda ini anak aku dah tinggalkan isteri aku 27 tahun, keluar ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Balik daripada selesai majlis ilmu, kuliah subuh, tiba-tiba Masya Allah, Syekh Farrukh rahmatullahi alaih telah datang dekat dengan anak dia Rabi'ah. Datang dekat, mereka berbual mesra sampai di depan rumah. Masya Allah, Imam Rabi'ah tiba-tiba Masya Allah, Imam Rabi'ah kata, saya nampaknya sampai di sini saja, saya nak masuk dalam rumah. Pakcik tadi cakap, saya pun nak masuk juga rumah ni, ini pun rumah saya juga. Mana boleh pakcik jangan main-main. Mak saya satu orang janda. Waktu saya lahir, saya dah ditinggalkan oleh ayah saya keluar jalan Allah. Orang dah kata ayah saya meninggal dunia. Maka kata Farrukh rahmatullahi alaih, sesungguhnya inilah rumah aku. Masya Allah, tiba-tiba datang satu suara daripada dalam. Masya Allah, apa yang sedang berlaku? Masya Allah, rupa-rupanya ini bapa kamu, ini anak kamu. Masya Allah, tak perlu bergaduh. Inilah rumah kamu berdua. Masya Allah. Sebenarnya wahai Rabi'ah, inilah bapa kamu yang telah tinggalkan kamu sewaktu kamu masih kecil. Dia telah tinggalkan ibu semata-mata untuk sebarkan agama Allah Ta'ala, jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini dia balik, anak dah jadi ulama tuan-tuan. Begitulah keadaan yang berlaku bagi orang yang keluar jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang ingat kita tak tanggungjawab pada isteri kita, tak tanggungjawab pada anak tuan-tuan. Tetapi Masya Allah, kalau kita sibuk dengan keluarga kita, sibuk dengan urusan dunia kita, tetapi orang di seluruh dunia telah murtad daripada agama Islam. Orang telah tinggalkan agama. Masjid-masjid dah kosong tuan-tuan. Orang Islam dah tinggalkan Islam. Maka hari ini tuan-tuan, kalau kita ada fikir risau agama, kita akan menangis, kita akan sedih nak balik keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu kita balik dengan istighfar, balik dengan taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, yang pertama ulama kata kita istighfar kerana yang pertama kita gagal menyempurnakan adab masjid tuan-tuan. Kita tidur dalam masjid, kadang-kadang kita tidak beradab dalam masjid. Kadang-kadang kita macam-macam, gelak ketawa dalam masjid, kadang-kadang cerita-cerita hal keduniaan dalam masjid. Kita minta ampun banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tuan-tuan rahmati Allah, kita istighfar sebab perkara-perkara yang dipesankan oleh ulama kita. 2-4 perkara yang diperbanyakkan, dakwah, ta'lim wa ta'alum, ibadat, khidmat. Itu yang kita buat paling sikit sekali tuan-tuan. 4 perkara yang perlu dikurangkan, makan, minum, insya-Allah tidur, rehat, cakap sia-sia, keluar daripada masjid. Itu yang kita paling banyak buat, masya-Allah. Lepas makan lagi tuan-tuan, masya-Allah. Yang ketiga tuan-tuan, perkara yang ditinggalkan, minta pada makhluk, harap pada makhluk, jangan membazir, jangan guna barang tanpa izin. Itu pun kita langgar juga. Jadi sebab itu kita kena istighfar pada Allah Ta'ala. Yang ketiga istighfar adalah kerana kita belum lagi jumpa orang kampung ni secara keseluruhan. Walaupun kampung ni kecil tuan-tuan,
Tapi ramai lagi orang kampung ni tak faham maksud hidup mereka, tak faham tujuan mereka, tak faham tanggungjawab mereka. Mereka juga adalah da'i Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga penyebar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin dan rahmati Allah sekalian, kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum kita balik, tuan-tuan, kita pastikan jangan ada selai pun baju kita yang tertinggal. Masya-Allah. Kadang-kadang jadi susah payah pula kami, kan? Sebab apa? Tinggal suar dalam, dekat dalam tandas. Tinggal pula apa? Burus gigi, ubat gigi. Kadang-kadang tertinggal apa? Tuala. Kadang-kadang tertinggal kain plekat. Bukan kami je lah, di mana-mana pun kita keluar jalan Allah, kalau tertinggal barang, jadi pihak AJK Masjid jadi susah, tuan-tuan. Sebab itu di antara adab kita nak balik, pastikan kita cek seluruh sekali tempat barang kita, belakang pintu tandas, dalam masjid, di mana-mana pun kita cek. Jangan ada satu pun barang kita tertinggal. Sebab kalau tertinggal nanti, iman kita pun akan rosak, tuan-tuan. Jadi kemudian yang rahmati Allah sekalian, bila mana kita nak balik keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita keluarlah daripada masjid, baca doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kita baca doa safar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma anta as-sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil ali wal mali wal waladi innaka ala kulli syai'in qadir. Doa untuk kita mulakan perjalanan, tuan-tuan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, as-safaru qit'atun min azab. Perjalanan ini pun sebahagian daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam-macam boleh berlaku dalam perjalanan. Sebab itulah, tuan-tuan, kita kena mulakan perjalanan dengan adab. Sebab tu waktu saya pergi Ghana, saya tengok kenapa negara Ghana tak ada aksiden. Negara Malaysia walaupun jalan cantik tapi aksiden. Sebab apa, tuan-tuan? Banyak kita lagak adab dalam perjalanan. Dia tak ikut. Salah satu daripadanya adalah masuk kenderaan dengan kaki kanan, tuan-tuan rahmat Allah. Kita boleh usahalah, driver pun boleh usaha masuk kenderaan dengan kaki kanan. Senang saja, tuan-tuan. Dan kita duduk, bismillah, alhamdulillah, dan mulakan perjalanan, insya-Allah kita lantik satu orang amir dalam kereta kita. Sebab Nabi pesan, apabila dua orang bermusafir, maka dalam melantik salah seorang di kalangan mereka menjadi amir. Amir akan tentu nak berhenti dekat mana, dipastikan semua ahli jemaah dah ada. Macam jemaah besar-besar, kadang-kadang kita naik kereta api, kalau kita keluar IPB, kena pastikan 14 orang semua dah ada, baru kita bergerak. Siapa-siapa pun nak bergerak, kena minta izin daripada amir, beritahu nak pergi mana. Jadi memudahkan perjalanan kita, insya-Allah. Kalau kita bergerak secara beramai-ramai, tapi tak apalah, nak balik KL semua dah ingat jalan dah. Nak datang ke Jerantuk je banyak tak tahu jalan, insya-Allah. Banyak yang sesat. Allah. Jadi, tuan-tuan, kalau kita nak balik ramai-ramai, kita bergeraklah. Yang depan jangan laju sangat kereta, yang tengah sederhana, yang belakang jangan lambat sangat. Kita berjalan bergerak bersama-sama. Pertolongan Allah ada bersama dengan jemaah. Maka, tuan-tuan rahmati Allah, dalam perjalanan nanti kita banyakkanlah 4 amalan yang kita dah belajar sepanjang kita keluar. Yang pertama, banyakkan cakap dakwah. Yang kedua, banyakkan belajar dan mengajar lagi, muzakarah lagi, tanya lagi. Yang kita tak faham tentang kerja agama ni, kadang-kadang kita tanya pula, kenapa kita buat dakwah ni sampai ke India, kenapa tak pergi Mekah Madinah untuk berdakwah, tuan-tuan. Sebenarnya, tuan-tuan rahmati Allah, markas ibadah memang kekal di kota Mekah, kota Madinah sampai kiamat. Allah dah tetapkan. Tetapi markas dakwah, markas penyebaran Islam, Allah tengok umat mana yang paling kuat menjaga agama, mereka itulah Allah pilih untuk jadi, orang kata, untuk menjadi pusat penyebaran Islam. Pusat penyebaran Islam ni dah berpindah daripada kota Madinah, pernah berpindah ke masya-Allah, ke Baghdad, ke Kufah, kemudian pindah pula ke Andalus, pindah pula ke Turki. Selepas Turki, sekarang ni Allah telah pindah ke India. Bukan kerana Nizamuddin itu bagus, bukan kerana India ni hebat. Kalau kita pergi sana tak ada apa pun kehebatan. Orang dah pergi IPB tengok apa pun India ni.
Abang Heri tak ada apa pun yang istimewa pada India, Pakistan dan Bangladesh, tapi istimewanya adalah hati mereka. Kan? Orang Malaysia tak sanggup macam orang Tonggi tuan-tuan. Orang Bangladesh, mereka boleh jamu 8 juta orang. Mereka boleh sediakan kemah untuk 8 juta orang. Kan? 5 juta orang datang. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, Allah tengok orang Malaysia kenapa tak layak untuk buat anjurkan istimewa dunia. Tengoklah kita, masya-Allah. Khidmat kita macam mana, tahajud kita macam mana, kan? Sembahyang jemaah kita macam mana, kehidupan kita sederhana ke, mewah ke. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita boleh tanyalah muzakarah apa yang kita tak faham, kenapa kita boleh tanya, ya. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, kita banyakkan ibadat sepanjang perjalanan, masya-Allah, dalam bulan Ramadan. Walaupun di siang hari naik kereta pun masih boleh kita baca lagi Quran, banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan, kita balik, kita kena kejarlah, masya-Allah. Maksud keluar jalan Allah ni bukan nak happy-happy. Kita nak bawa amalan dalam hidup kita, nak bawa ibadat ni menjiwai dalam hidup kita. Jangan kita tengok orang je baca Quran, kita pun kena baca. Jangan tengok orang berzikir, kita pun kena berzikir. Kalau tak boleh, kita kena menangis tuan-tuan. Kenapa orang lain boleh, kenapa aku tak boleh? Tanya pada diri kita, apa dosa yang saya telah buat? Ya Allah, apa dosa yang aku telah buat menyebabkan sebulan bulan Ramadan dah datang, aku tak boleh pegang Quran lagi. Aku masih lagi tak seronok nak pegang tasbih, masih tak boleh qiyamul lail. Kenapa tak khusyuk lagi dalam sembahyang? Kita kena tanya diri kita, dan kita kena taubat istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan banyakkan khidmat. Dalam kalangan kita ada orang tua-tua, kadang-kadang driver mengantuk tuan-tuan, tolong picit dia, bantu dia. Nak bagi minum air tak boleh siang hari. Jadi tuan-tuan picit dia, sembang-sembang dengan dia, insya-Allah. Maka tuan-tuan sampai di rumah kita, lagi hebat kalau boleh berhenti dekat masjid, surau, sembahyang sunat 2 rakaat dulu. Dan baca doa masuk kampung. Tiap-tiap kali masuk kampung, mana-mana kampung, bacalah doa ini. Allahumma barik lana fiha, 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 Allahumma arzuqna janaha, Allahumma arzuqna janaha, wa habibna ila ahliha, wa habibna ila ahliha, wa habib salihi wa habib ahliha ilaina. ahliha ilaina. Semalam kita belajar zikir ni 24 jam ingat Allah Ta'ala. Jadi setiap kali nak buat apa-apa amalan, bila kita baca doa, kita dah dianggap sebagai berzikir sepanjang 24 jam. Kan? Tidur, awal tidur dengan doa, dikira 8 jam tidur sebagai ibadat. Kan? Masuk kampung berapa jam kita nak masuk kampung kita tuan-tuan? Baca doa, dikira kita sedang beribadat masuk dalam kampung, insya-Allah. Sebab itu orang tanya Sayyidina Ali bin Abi Talib, kan? Sayyidina Ali tanya, adakah di kalangan kita yang mampu beribadat 24 jam? Masya-Allah. Sahabat Nabi kata tak ada yang mampu. Kata Sayyidina Ali, aku mampu beribadat 24 jam. Kan? Iaitu sepanjang 24 jam hidup kita dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi balik kampung, masya-Allah, singgah masjid, sembahyang sunat 2 rakaat, tahiyatul masjid, menghormati masjid. Dan Nabi pesan kalau balik tengah-tengah malam, kalau zaman dululah handphone tak ada, jangan masuk ketuk pintu tengah malam. Pagi besok baru masuk dalam rumah, masya-Allah. Sebab apa? Kadang-kadang isteri ni, suami dah balik keluar jalan Allah, dan 6 bulan tak jumpa isteri, dan 3 tahun tak jumpa isteri. Kalau tengah malam ketuk-ketuk pintu, isteri tak bersiap sedia, masya-Allah. Allahu Akbar. Jadi tak hebat, ya. Jadi orang balik keluar jalan Allah ni jadi pengantin baru pula, masya-Allah. Jadi walaupun 3 hari tapi tengok lain macam dah, kan. Jadi kali itu kalau balik, di malam hari kita maklumkan pada isteri kita, kita nak balik awal. Jadi dia akan buat persiapan. Masya-Allah. Ummu Sulaim rahmatullahi alaih, radhiyallahu taala anha, tuan-tuan. Ummu Sulaim ni tuan-tuan, ibu kepada Anas bin Malik, radhiyallahu taala anhu, masya-Allah. Kan? Satu hari, masya-Allah, suami dia yang dulu Abu Talha. Abu Talha ni keluar jalan Allah lama dah, tuan-tuan. Tapi tiba-tiba, masya-Allah, sebelum Abu Talha balik, sehari ataupun 2 hari, anak laki-laki dia meninggal dunia. Masya-Allah. Tapi isteri sahabat hebat. Dia balik ke rumah, kan? Ditanya isteri dia, macam mana anak kita? Isteri kata, anak kita semua sihat, bang. Malam tu isteri dia layan suami dia sebaik-baik. Suami baru balik keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, isteri dia layan baik-baik. Tiba-tiba, masya-Allah,
Lepas subuh baru dia beritahu pada suami dia, abang, kalau ada satu orang bagi amanah dekat kita, kemudian dia minta balik amanah dia, adakah kita akan redha kita pulang balik barang tersebut? Maka kata dia, Abu Talha, ya, kita redha, insya-Allah. Maka dia waktu itu dia beritahu, sebenarnya malam semalam anak laki-laki kita telah meninggal dunia sebelum abang balik keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat isteri sahabat. Akhirnya dua-dua datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu itulah tuan-tuan, Nabi SAW angkat tangan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah berkati kamu bersama dengan isteri kamu semalam. Masya-Allah, hubungan tersebut diberkati oleh Allah Taala. Allah SWT akan lahirkan anak keturunan kamu, keturunan yang paling ramai, keturunan yang soleh dan soleha. Masya-Allah, dengan berkat itulah Allah Taala lahirkan keturunan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masya-Allah, dikatakan sebelum dia meninggal dunia tuan-tuan, pada hari dia meninggal dunia, lebih daripada 100 orang anak dia yang memandikan jenazah dia. Masya-Allah. Ini sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan, balik keluar jalan Allah, isteri layan baik-baik tuan-tuan. Kita pun insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi nikmat yang sama bagi orang keluar jalan Allah. Tiap-tiap kali keluar jalan Allah balik, Allah Taala bagi jadikan pengantin baru insya-Allah. Insya-Allah. Itu satu nikmat. Kalau orang tanya fadilat keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, bila kita nak masuk rumah kita, pastikan yang pertama kita kena ketuk rumah dan bagi salam, ya. Bagi salam nak masuk rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita sibuk nak buat kenduri doa selamat, nak minta anak bini kita selamat. Tapi sebenarnya tuan-tuan, bila kita masuk rumah bagi salam, doa ayah kepada keluarga, Assalamualaikum, selamat untuk kamu semua, itu dah doa selamat dah. Hari ni kita duk cara nak buat doa selamat, kenduri doa selamat habis ribu-ribu tuan-tuan. Sebenarnya tiap-tiap hari masuk rumah bagi salam, Allah dah bagi kenduri doa selamat dekat kita dah. Doa selamat dah siap dah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW menggambarkan dalam hadis, syaitan ni dia boleh kongsi 3 perkara dalam diri kita. 4 perkara. Yang pertama, bila kita masuk rumah tak bagi salam, syaitan boleh kongsi bilik tidur kita tuan-tuan. Dia kata malam ni kita ada tempat tidur kita, ada hotel kita. Siapa yang masuk rumah tak bagi salam, dia masuk dengan syaitan, dengan jin sekali masuk rumah. Sebab itulah nanti mengadu pula, ustaz, banyak gangguan-gangguan. Allahu Akbar. Sebab kita masuk rumah pukul 3 pagi, 4 pagi, tak baca, tak bagi salam dan tak baca doa masuk rumah. Apa doa masuk rumah? Bismillahi walajna Bismillahi kharajna Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal makhrij. Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama-nama Allah kami keluar. Aku mohon kepada-Mu ya Allah, masuk yang terbaik, keluar yang terbaik. Ini doa masuk rumah. Kan? Ada kita dah hidup dah berpuluh-puluh tahun, tapi masuk rumah tak baca doa. Allahu Akbar. Sebab tu masuk rumah bergaduh je dengan bini. Kan? Cuba masuk rumah bagi salam, baca doa. Jadi syaitan tak ada peluang nak rosakkan hubungan suami isteri, hubungan dengan anak. Balik keluar jalan Allah ni, tak ada benda nak gaduh. Kalau tidak banyak gaduh juga, balik keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, bila masuk dalam rumah saja tuan-tuan, sunnah yang pertama Nabi SAW amalkan adalah Nabi sebelum bergaul dengan anak isteri, dia akan terus pergi ke bilik air, dia akan bersugi gigi dulu. Masya Allah. Amalan yang pertama Nabi buat ketika mana masuk rumah adalah memperus gigi. Nabi takut bau busuk daripada mulut dia menyebabkan isteri dia tak selesa tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita ini kalau badan kita busuk, insya-Allah masuk, mandi dulu, bersihkan dulu, mandi siap, burus gigi siap, lepas tu baru kita keluar insya-Allah. Maka sebaik-baiknya kita keluar jalan Allah ni, balik tu ada perubahan yang isteri kita nak tengok. Masya-Allah. Bini kita ni tak ada benda nak gaduh dengan kita ni tuan-tuan. Dia nak tengok kita ni jadi lebih baik, lebih berjuruh. Kata orang Kelantan tu, lebih berjuruh lagi daripada sebelum ni. Masya-Allah. Sebelum keluar tabligh dulu begini, tapi balik keluar dakwah ni makin berjuruh. Kalau kita baik, makin keluar makin baik tuan-tuan. Lepas pada ni tak payah kita beritahu pada dia, dia akan tazkir kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bini kita akan suruh kita keluar jalan Allah. Balik masya-Allah, belilah hadiah-hadiah tuan-tuan. Nak balik daripada Jerantuk ni, tengok di bazar Ramadan tu sana, ada pai-pai yang kita makan semalam. Bawa balik bagi makan bini anak kita, beli sedikit hadiah-hadiah. Jadi bila kita balik bawa hadiah ni tuan-tuan lain. Saya belajar Jakarta dulu, tiap-tiap kali baik, baju batik untuk pak mentua satu, baju batik untuk ayah satu, untuk mak mentua satu,
untuk bini satu, anak satu, untuk keluarga beli mula buah salak bagi bawa balik bagi makan, masya-Allah. Jadi tuan-tuan, ini sebenarnya untuk membina hubungan silaturahim, lebih akrab lagi, lebih kasih sayang lagi rumah tangga kita, insya-Allah. Jadi balik nanti kita azam, kita makan dalam talam ramai-ramai, insya-Allah. Anak kita, isteri kita kan, tak payah nak susah basuh pinggan. Tidak letih bini kita nak basuh pinggan, tuan-tuan. Makan setalam je basuh, tuan-tuan. Sambil-sambil tu kita amalkan sunnah di arsam kita, masya-Allah. Suap makanan pada isteri kita, suap pada anak, suap, Allahu akbar, tuan-tuan. Kasih sayang, ada keberkatan makan dalam berjemaah. Rupanya bila makan dalam talam tak payah masak banyak-banyak pun. Selama ini membazir banyak nasi, banyak membazir lauk, sebab kita makan tak ikut sunnah Nabi SAW. Nabi SAW makan berjemaah. Yang kedua, Nabi SAW tak pernah makan dengan menggunakan meja pun. Di rumah Nabi tak ada meja makan. Makan di bawah, makan macam makan hamba, duduk macam hamba makan, pakai saparah. Masya-Allah, azam kita apa yang kita buat dapat masa keluar dari Allah ni, kita amalkan terus. Kita balik, insya-Allah. Pinggan-pinggan tu nanti simpan, kalau tetamu datang kita bagi. Tapi kita, keluarga kita, makan biasa-biasa saja, insya-Allah. Tuan-tuan rahmat Allah, balik ke rumah kita bagi sedikit laporan pada isteri kita, anak kita. Abah keluar 3 hari, masya-Allah. Apa yang abah belajar? Abah belajar begini. Abah mau kenal ramai kawan rupanya. Dulu nak hijrah takut kan? Takut tak ada kawan. Rupanya masya-Allah, suhbatus salihin. Yang kita dapat sepanjang keluar jalan Allah ni, kita dapat berdamping dengan orang-orang soleh. Sebab itu orang-orang ulama tasawuf kata, nuhibbus salihin wa lasna minhum. Kami sayang orang-orang soleh walaupun kami bukan di kalangan mereka. Kami bukan orang baik, kami orang tak baik, tapi kami sayang orang-orang soleh. Kami sayang ulama-ulama, kami sayang orang-orang dakwah, supaya la'allallah yarzuquna salaha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi tempias kesolehan mereka tu sikit-sikit pada kami. Mudah-mudahan lama-lama kami pun jadi baik juga, insya-Allah. Kita bukanlah ayah yang terbaik, bukanlah suami yang terbaik untuk isteri kita, tetapi kita berusaha nak jadi ayah yang terbaik. Kalau boleh sebelum kita mati, kita yang akan orang kata membimbing keluarga kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, selama ini kita, isteri kita jalan dia, kita jalan kita, anak jalan sendiri masing-masing. Rumah tangga kita tidak ada kasih sayang, kan? Ayah tak hormat pada anak, anak tak hormat pada ayah, isteri tak sayang pada suami, suami tak sayang pada isteri. Ya, tetapi bila kita bawa agama dalam rumah tangga kita ni, rumah tangga kita akan jadi berkat. Sebab itu ulama pesan, bawalah 5 amalan dalam rumah kita bila kita balik nanti, insya-Allah. Yang pertama, tuan-tuan, balik nanti kita ingat, kita belilah buku ta'lim. Buku hadis ni ada 3 ya. Fadilat sedekah, fadail amal, kitab muntakhab hadis. Tiap-tiap malam kita baca sebagai nasihat pada anak bini kita, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bercakap, dah 3 tahun dah kita membebel, suruh semayang awal-awal, suruh tutup aurat. Kita punya cakap langsung tak ada roh, sebab kita tak ada amalan. Tapi kalau Nabi cakap, kita tolong baca je. Nabi cakap, Nabi yang bagi nasihat pada isteri kita, Nabi yang bagi nasihat pada anak kita, melalui hadis dia kita baca. Sebab itu tuan-tuan, yang pertama, tiap-tiap malam kita azam sampai mati. Mulai daripada malam ni kita balik, sampai mati, tiap-tiap malam ada majlis ta'lim dalam rumah kita, insya-Allah. Boleh buat, insya-Allah. Yang kedua, tiap-tiap malam kita akan buat halqah tajwid, halqah Quran. Selama ini tuan-tuan tak pernah cek Fatihah isteri tuan-tuan, tak pernah cek Fatihah anak kita, tak pernah cek wuduk dia. Ayam mandi wajib macam mana, tengok betul ke tak betul. Rupanya takut-takut banyak yang tak sah, tuan-tuan. Jadi sebab itu tiap-tiap malam kumpul anak, tu baca Fatihah, baca 3 qul yang kita dah belajar, 10 surah kita belajar. Tiap-tiap malam kita buat halqah tajwid di rumah kita, insya-Allah. Boleh buat, insya-Allah. Insya-Allah. Naik kereta dengan anak-anak kita boleh buat halqah tajwid sambil-sambil naik kereta. Tak payahlah buka lagu-lagu sangat. Buka ni, naik kereta, baca doa. Lepas tu terus halqah tajwid. Anak kita pelan-pelan naik. Sebelum masuk madrasah dia dah hafal banyak surah, tuan-tuan, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan rahmat Allah, yang ketiga amalan kita kena buat, tiap-tiap hari kita kena buat muzakarah nafi isbat. Di rumah kita cakap kebesaran Allah. Allah Maha Kuasa, makhluk tak ada kuasa. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan itu. Ubat tak boleh menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Makanan tak boleh mengenyangkan, Allah yang bagi kenyang. Duit tak boleh sebabkan jadi kita jadi senang, Allah yang bagi senang pada kita. Cerita kebesaran Allah pada anak isteri kita, kita cakap, bini cakap, anak cakap, lama-lama keimanan kita akan terbentuk, insya-Allah.
Yang keempat tuan-tuan, kita kena tashkil keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Abah ini bulan pertama keluar 3 hari, bulan depan Abah keluar lagi 3 hari, minggu yang sama, Masya Allah. Kalau tak dapat keluar jemaah ni orang panggil jemaah apa? JRGB. Sebenarnya bukan JRGB pun kita ni, kan? Kita ni jemaah biasa saja. Tapi kalau tak dapat keluar dengan jemaah ni, kita balik kampung nanti kita azam, kita akan cari orang tempatan kita, kampung kita, surau kita, ada orang dakwah di sana, kita bergabung dengan mereka, kita keluar 3 hari bulan depan insya-Allah. Kalau tak ada jemaah kita ni bukan nak selalu kita keluar sangat. Hanya sekadar di samping kita tu kita refresh sikitlah. Kan, keluar jalan Allah Taala, ada seronok sikit, ada happy-happy sikit, tapi keluar sebenarnya kita keluar di kampung kita dengan orang tempatan kita, ya. Jadi tuan-tuan, kita tashkil. Bini kita bulan ketiga nanti Umi pula kena keluar dengan Abi, insya-Allah. Jadi sebenarnya kita tinggal isteri kita yang mujahadah dia. Kita tak ada apa pun. Kita keluar ni 4 bulan pun tak ada apa. Isteri kita yang susah. Isteri kita yang menanggung segala-galanya. Tapi bila kita bawa isteri kita keluar, Allah didik anak kita pula. Dulu anak kita manja-manja tuan-tuan. Pening kepala kita tengok, manja sangat ni. Manja pelik ni anak kita ni. Tapi try kita tinggalkan dia 3 hari jalan Allah Ta'ala. Balik tu baru kita akan tengok anak kita akan berubah tuan-tuan. Sebab itu kita kena bawa bini kita. Sebulan kita keluar laki-laki, bulan kedua jemaah laki-laki, bulan ketiga mesti kena keluar jemaah masturat. Bawa isteri kita pergi ta'lim masturat. Di kawasan tempat kita mesti ada tempat ta'lim masturat. Masya-Allah, tempat abang Din. Abang Din Las Vegas. Rumah dia ada majlis ta'lim masturat. Orang yang duduk kawasan sana, kawasan Ceras, boleh datang rumah dia. Kawasan Putrajaya ada tempat ta'lim masturat. Dengkil ada tempat ta'lim masturat. Salat Tinggi ada tempat ta'lim masturat. Kita bawa isteri kita hari Ahad, masya-Allah. Samping kita mungkinlah sibuk dengan nak ziarah mana sana sini, tapi sekurang-kurangnya sebulan sekali kita hantar isteri kita jemaah masturat. Kita dengar nanti masya-Allah di kampung kita ada jemaah-jemaah datang, jemaah Pakistan, jemaah Bangladesh, jemaah daripada South Africa, jemaah Arab datang, jemaah tempatan datang. Kita bagi nusrah pada jemaah insya-Allah. Sepanjang 3 hari saya yang masak makanan insya-Allah untuk jemaah. Kita azam tuan-tuan. Sebenarnya mudah je. Kalau kita ada niat orang Bangladesh, orang miskin, tapi boleh jamu orang, juta-juta orang, sebenarnya atas niat kita. Kalau kita azam mulai daripada hari ini seluruh harta saya untuk agama, kita tak rasa penat pun nak menghabiskan duit kita untuk tetamu Allah Ta'ala datang. Mereka datang nak bantu kita di kampung kita, nak ajak orang keluar jalan Allah Subhanahu Ta'ala, kita jamu mereka sedap-sedap makan. InsyaAllah tuan-tuan, boleh kan? InsyaAllah. Kemudian sepanjang kita berada di kampung kita nanti, yang terakhir sekali amalan yang kita kena buat dalam rumah kita adalah mesyuarat tuan-tuan. Hari-hari semua benda dalam rumah nak buat, kena mesyuarat. Nak beli kereta baru, mesyuaratkan bini kita. Warna apa yang nak beli ni? Warna silver ke? Warna hitam ke? Bini kata-kata yang suka warna ni lah. Ni anak suka nama apa? Ini. Hari ni kerana kita tak pernah mesyuarat tuan-tuan, nama anak pun kita bergaduh. Kan? Bini suka nama Maryam, ayah suka nama Kamila, anak dia pula suka nama Aisyah. Akhirnya tiga-tiga ambil nama Maryam, Kamila, Aisyah. Akhirnya pening kepala. Orang nak panggil siapa sebenarnya anak kau ni? Maryam ke, Kamilah ke, Aisyah ke? Sebab apa tak mesyuarat? Kalau mesyuarat senang cerita, putus. Abah dah putus, nama ni. Okey, selesai. Tidak bergaduh. Ambil nama mak separuh, nama ayah separuh. Jadi akhirnya pening kepala. Nanti bila belajar ke Mesir, belajar negara Arab, apa pasal nama orang Malaysia panjang-panjang? Sebab nama kita tak mesyuarat. Sebab tu jadi panjang. Nama orang Arab Zaid. Sudah? Kita nama panjang-panjang panggil Man. Panggil Din. Panggil Mi. Yalah. Nama panjang bukan main, dalam IC nak tulis pun letih. Tapi panggil tak ada doa. Orang Arab nama pendek-pendek tapi ada makna doa. Sebab apa? Mereka ni bermesyuarat. Masya-Allah. Sebab tu kena mesyuarat. Besok nak buat apa? Nak makan raya tahun ni, nak raya di mana? Kan? Raya rumah atuk Kajang ke? Ataupun nak raya rumah atuk Pulau Tawak. Kena mesyuarat. Insya-Allah. Tahun lepas dah rumah abang dah. Tahun ni rumah saya pula. Okey, tak ada masalah. Taat mesyuarat insya-Allah. Jadi tuan-tuan, hidup kita ni teratur. Ada berkat. Bila ada mesyuarat dan kita azam, rumah kita jadi madrasah insya-Allah. Macam kita dah dengar sebelum ni, rumah dia ada 4 jenis rumah. Rumah restoran,
Rumah panggung wayang, Hotel. rumah hotel. Yang keempat, rumah madrasah, tuan-tuan. Kita selama ni tengok rumah kita, masya-Allah, panggung wayang. Hidup Astro 24 jam, masya-Allah. Berebut pula ayah dengan anaknya. Berebut apa? Berebut remote. Ayah nak tengok bola, anak nak tengok kartun. Allahu akbar. Masya-Allah. Minta ampun pada Allah Taala, tuan-tuan, insya-Allah. Yang kedua, rumah kita ni restoran, masya-Allah. Kerja makan siang malam, kutung ketang masak. Kan? Ayah pun masak, isteri pun masak, anak semua montel-montel. Allahu akbar. Allahu akbar. Yang ketiga, tuan-tuan, rumah kita macam hotel. Begitu begini, gantung sana, gantung sini. Tapi yang terbaik, tuan-tuan, kita kena jadikan rumah kita macam madrasah, insya-Allah. Tapi nak tu ayah lah yang kena mula, tuan-tuan. Kalau ayah nak anak mengaji, ayah kena mengaji dulu. Kalau ayah nak anak-anak bangun tahajud, ayah kena bangun tahajud dulu. Kalau kita cuma ayah bangunlah tahajud, ayah masih gitu lagi, tak dapat lah. Sebab kita suami ketua, kita punya enjin power kita kena lebih pada anak kita, power kita kena lebih pada isteri kita, baru boleh heret dia orang. Kalau tidak, tak boleh, tuan-tuan. Lu ni kecoh. You siapa nak ajak ai? Bini kita cakap, mula kita marah, tuan-tuan. Sebab kita ni kena berubah dulu. Sebab itu kadang-kadang hubungan suami isteri ni sebenarnya tak ada masalah pun, asalkan kita ubah diri kita dulu, insya-Allah yang lain Allah Taala akan ubah, insya-Allah. Kemudian, tuan-tuan rahmat Allah, kita balik pula esok pagi pergi semayang di masjid kita, insya-Allah. Yang pertama sekali bila kita balik, tuan-tuan, ulama kata pesan, jangan jadi mufti, jangan jadi qadhi. Balik rumah ni abang dah keluar 3 hari ni. Yang ni haram. Masya-Allah. Ini bila nak simpan janggut ni Tuan Imam ni. Bila nak keluar 3 hari ni. Allahu akbar. Orang tengok ni pelik ni. Allah. Sebelum ini entah siapa dia ni, tiba-tiba datang masjid hari ni dah sound semua orang dah sound. Allahu akbar. Ulama dia kata jangan begitu. Balik kita jadi khadim. Jadi khidmat orang kampung kita, insya-Allah. Mula-mula nak tarik orang kampung kita pada usaha agama ni, selalu bagi makan. Jamu makan, insya-Allah. Tok Imam petang ni murid, kalau boleh saya nak masuk bahagian saya lah, insya-Allah. Sebab selalu kita tengok orang tabligh ni susah nak bagi makan orang. Dia belajar bagi makan orang di waktu keluar jalan Allah, tapi di kampung dia jarang buat kenduri, tuan-tuan. Sebenarnya kenduri ni lah benda yang paling besar untuk tarik hati manusia pada agama. Buat kenduri, makan. Rumah kita ni jadi tempat orang makan selalu, tuan-tuan. Rumah para sahabat, ada yang rumah tak berhenti dapur. Masya-Allah. Hotel tak apa. Tapi yang penting selalu bagi makan tetamu-tetamu Allah Ta'ala. Bagi makan orang miskin-miskin, bagi makan orang berbuka puasa. Sifat ahli syurga ni bagi makan orang. Jadi, tuan-tuan, sebelum nak tashkil apa-apa, bagi makan dulu. Jamu ni, satu table ni, pagi ni, sarapan pagi, saya semua bayar. Oi, terkejut Tok Imam, masya-Allah. Ini sebelum ni kan. Tengok kita bagi salam pun tidak. Sekarang ni masya-Allah jamu makan. Yang pertama sekali balik kampung ni kena senyumlah, tuan-tuan. Hari ni banyak orang dakwah ni nak senyum pun susah. Muka masam je. Kata orang kampung banyak komplain dengan saya, Ustaz, kami ni bukan tak nak ikut orang tabligh ni, tapi tengok dia orang ni masam je muka. Kan? Serius je. Serius je kan. Jadi kita kena senyum, tuan-tuan. Senyum. Senyum. Sebab kita ni peniaga. Bukan kita ni hakim. Hakim ni memang tak pernah serius. You salah 5 tahun penjara. You salah 5,000 bayar denda. Itu hakim. Kita ni masya-Allah da'i. Da'i ni masya-Allah kena senyum. Bang, beli barang bang. Tengok dulu tak apa, tak dapat tak beli, tak apa, insya-Allah. Tak dapat keluar 3 hari minggu ni, bulan depan tak apa. Jangan paksa-paksa orang, tuan-tuan. Hari ni kita paksa orang keluar jalan Allah Taala. Kita tak ikram dia. Tiba-tiba pegang tangan, bila nak keluar 3 hari, tuan. Allahu akbar. Hikmah sikit, tuan-tuan. Bagi dakwah ni kena hikmah. Senyum dulu. Senyum ni pembuka jalan untuk kita tashkil. Yang kedua, belanja makan. Bagi salam. Kadang-kadang orang kata orang tabligh ni bagi salam pun tak nak. Kadang-kadang kita bagi salam pada dia, bukan kata orang biasa. Saya bagi salam pun, Assalamualaikum tuan. Kita bukan nak kutuk tapi kadang-kadang realiti berlaku. Orang bagi salam, Waalaikumsalam. Dia tak pandang pun muka kita, tuan-tuan. Banyak orang kampung komplain dengan saya. Orang tabligh ni, kita bagi salam kat dia, dia tak pandang pun muka kita. Hina sangat ke kami ni, Ustaz? Sebab itu, tuan-tuan, kita Rasulullah, sunnah Nabi salam ke orang.
Pegang tangan tengok muka tu. Masya-Allah. Sunnah Nabi. Orang Rasulullah kalau orang bagi salam kat dia, dia berpaling seluruh badan. Allah. Bagi perhatian kat orang tu. Dan orang dia tak akan berpaling selagi orang tu tak berpaling daripada dia. Tapi kita hari ni masya-Allah kita dah balik rasa dah suci sangat dah. Allahu akbar. Nawali salat. Orang bagi salam. Tu. Masya-Allah. Jadi kita bukan marah tuan-tuan, tapi kena betulkan. Sikap tu kena perbaiki. Sebab apa? First impression. Orang nak terpikat dengan dakwah kita, macam apa ISO kita nak jual produk kan. Orang nak terpengaruh dengan produk kita mesti dia tengok kita dulu, masya-Allah kan. Banyak kedai kopi tapi kita minat kedai ni sebab apa? Peramah orang dia. Betul tak? Jadi kita buat dakwah ni nak buat tabligh seumur hidup, betul. Tapi insya-Allah kita kena azam ubah penampilan diri kita, ubah kita punya senyuman kita, salam kita mesra kita dengan orang kan. Konoi kena orang kampung kita datang, kalau boleh jenazah meninggal dunia, kita yang mula-mula sekali jadi orang paling awal datang ziarah, kita yang memandikan jenazah, kita yang mengiringi jenazah pergi kubur. Kadang-kadang kita orang dakwah ni tak minat nak pergi kunui rumah orang. Kita rasa itu mungkin bid'ah lah kot. Kan kita rasa, tapi kita tak tahu dengan sebab kita buat gitu, kita terlepas. Hati orang kampung dah tak terpikat lagi dengan usaha dakwah kita. Tapi macam saya, pengalaman saya di kampung ni, insya-Allah lah kalau orang panggil ustaz minta talqin, kita pergi. Minta baca doa sembahyang hajat, kita pergi. Doa selamat, kita pergi. Tak usah fikirlah itu Nabi buat ke Nabi tak buat ke. Kadang-kadang dalam bab tu kita berkira sangat, ni Nabi tak buat ni. Kan? Salam lepas sembahyang. Salam kereta api tuan-tuan. Kita kata ni Nabi tak buat, jadi karkon duduk zikir. Orang kampung salam, dia tengok kita. Apa salah Muhammad seorang ni? Kita semua bersalam, minta maaf. Kan? Dia tak nak buat. Sebab bagi dia ni satu amalan baik. Jadi bila kita tak buat, tak ikut, orang tabligh ni, majlis kita dia tak nak duduk. Tapi majlis dia nak suruh kita duduk rapat-rapat. Sebab itu bila kita balik, kita ubah tuan-tuan. Kalau boleh majlis-majlis ilmu ni, kita yang sediakan meja untuk ustaz yang mengajar. Kita yang bawa air tuan-tuan. Orang tabligh duduk depan-depan, ustaz mengajar. Baru ni saya dapat laporan daripada Ustaz Jafri, dia kata, sedih ustaz pagi kuliah subuh, saya baru nak mengajar, tiba-tiba satu jemaah tuan-tuan dia keluar tempat saya mengajar kuliah tafsir pagi tu kan. Saya pula ustaz yang suka tabligh, tapi satu jemaah bangun pergi ke belakang, tak tahu dia buat apa. Mungkin jemaah tu khususi, tapi kita tak tahu. Tapi sepatutnya dah majlis dah bermula, tak payah dah pergi khususi lagi dah. Duduk je lah dalam majlis tu sampai habis. Raikan ustaz-ustaz, tanya khabar ustaz-ustaz, minta nasihat. Kita kena bina hubungan dengan alim ulama tuan-tuan. Jangan kita ikram ulama nak tazkir dia keluar jalan Allah. Maulana Sa'ad kata, ziarah ulama satu ibadat, pandang muka ulama satu ibadat, jadi khadam kepada ulama-ulama. Tuan-tuan rahmati Allah, ulama ni dah di jalan Allah Ta'ala dah. Mereka ni hidup, mereka mati, mereka dah untuk agama dah. Cuma kalau dia dapat keluar jalan Allah, satu bonus pula untuk kerja dakwah ni tuan-tuan, satu kebaikan. Maulana Ilyas pun beritahu, aku berharap satu hari nanti tiap-tiap jemaah yang keluar akan disertai oleh satu orang alim, satu orang hafiz Quran, supaya dapat betulkan hidup mereka. Sebab itu kita buat dakwah tak lepas daripada bimbingan ulama. Jangan kita rasa aku dah keluar 4 bulan, aku tak perlu pada siapa-siapa dalam hidup. Sebenarnya kita terpedaya dengan syaitan tuan-tuan. Syaitan boleh tipu kita. Sebab itu kita kena bina hubungan dengan ulama. Ulama kita di Zamuddin, kalau dengar bayan mereka, semua pesan, dia akan marah kita kalau ada siapa tashkil ulama. Ulama tak boleh tashkil, ikram saja. Ikram mereka, hormat mereka, sediakan keperluan mereka, jadi driver mereka, ikram mereka. Tak payah cakap apa-apa, buat apa saja. Kerja kita untuk memuliakan alim ulama, bukan kerana nak tashkil dia keluar jalan Allah Ta'ala, tidak. Kerana dia adalah pewaris para anbiya alaihi wassalam. Jadi muliakan alim ulama. Dalam kampung kita hormat dengan Tok Imam. Kadang-kadang memang ada kampung yang sensitif, tak bagi jemaah masuk, kunci pintu, suruh jemaah tidur kat luar, tak bagi masak, tak bagi tidur, banyak Tapi kita tak boleh lawan tuan-tuan. Tak boleh kita bergaduh dengan orang kampung kita, dengan AJK. Pelan-pelan buat kerja dakwah ni. Rasulullah pun menang pada tahun yang ke-23 tuan-tuan. Baru menang. Kita hari ni balik keluar 3 hari, tengok kenapa jemaah kampung kita tak boleh masuk. Bergaduh pula dengan Tok Imam, bergaduh dengan AJK, susah kita tuan-tuan. Sebab itu kita balik pelan-pelan, kita cubalah hidupkan 5 amal di masjid kita, insya-Allah, di surau kita. Yang pertama tuan-tuan, tiap-tiap hari kita kena buat mesyuarat harian di masjid kita, surau kita, macam mana
keluar 3 hari bulan depan, kita dapat tambah lagi sahabat-sahabat kita, orang kampung kita, taman-taman kita yang dapat keluar sama-sama dengan kita, insya-Allah. Kita tashkil fikir macam mana nak ramaikan lagi orang boleh datang memakmurkan rumah Allah Taala. Yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah, tiap-tiap hari kita kena buat ta'lim di masjid kita. Sekurang-kurangnya 1 hadis, baca 3 kali. 1 hadis 3 kali. Orang kampung kalau lepas subuh kita buat, memang orang ramai juga kadang-kadang datang. Jadi kita jangan buat panjang-panjang. Agama ni jangan membebankan. Buat ikut keselesaan masyarakat. Kalau masyarakat selesa setengah jam lah. Kalau tak selesa 15 minit, tak selesa 10 minit, tak selesa 5 minit. Yang penting tiap-tiap hari dia dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tuan-tuan rahmati Allah, tiap-tiap hari kita kena buat usaha ziarah, tuan-tuan. Ziarah. Bila kita mesyuarat, hari ni nak jumpa siapa? Nak keluar jalan Allah Taala, nak keluar 40 hari. Kita ada jemaah 40 hari, 4 bulan nak keluar ni. Siapa yang kita nak tashkilkan, kita bagi masa. Belanja dia makan. Tashkil dia. Kalau dia tak ada duit, tuan-tuan, kita tashkil orang, kita bagilah duit kita. Bantu dia keluar jalan Allah Taala. Kadang-kadang kita nak tashkil orang, dia tekan tak ada duit. Tuan jagalah amal je. Semayanglah sunat, buatlah yasin. Betul lah. Saya boleh. Tapi kalau selagi tak ada bantuan, betul lah. Dunia di darul asbab. Kita nak sediakan orang keluar jalan Allah, kita bantulah juga. Jangan kita ni kadang-kadang sedia orang, kita takut nak bagi duit kita pula. Kan? Kita bagilah. Dapat juga ganjaran menolong orang keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kawan kita nak keluar IPB, kita tolong top up. Kan? Dapat juga dia keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak keluar setahun dulu, tuan-tuan, 12,000. Perlukan belanja. Tapi kerana sahabat-sahabat semua faham, masya-Allah. Ada orang bagi 1,000, ada orang bagi 700, ada orang bagi 900. Insya-Allah habis dapat. Daripada perjalanan airport sini nak pergi airport sana, naik Aerotrade, di situ ada telefon ustaz, saya dah masuk dah 5,000 untuk ustaz keluar jalan Allah Taala. Tuan-tuan, kita boleh bantu kawan-kawan kita nak keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada duit, kita bagi. Kan? Walaupun dia tak minta. Kalau satu benda yang kita tak minta, orang bagi, kita kena ambil. Kan? Nabi pesan. Jadi kerana itu, tuan-tuan, kita buat dakwah dengan hikmah. Buat dakwah dengan kasih sayang. Buat dakwah dengan sangka baik. Buat dakwah dengan doa dan menangis, tuan-tuan rahmat Allah. Dai ni muka senyum tapi hati menangis, tuan-tuan. Kemudian kita kena buat gash tiap-tiap minggu sekali, kita kena buat jaulah. 2 kali, satu jaulah yang pertama, satu jaulah yang kedua, tuan-tuan. Kita kena semua orang kena libat dengan gash, tuan-tuan. Macam mana kita keluar tiap-tiap petang, kita keluar gash, maka di kampung kita kena buat juga, tuan-tuan. Memanglah buat gash dekat kampung ni lagi orang tak suka, tuan-tuan. Aku kenal lah kau daripada kecil. Tuan-tuan cakap apalah dengan aku, kan? Tak apa, kita sabar. Terima kasih, tuan. Alhamdulillah. Pegang muka dia, cium dahi dia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Terus terduduk dia, tuan-tuan, insya-Allah. Orang marah, kita jangan lawan dengan marah, kita lawan dengan kasih sayang. Jam dia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita buat gas, pula gas kedua. Dan setiap bulan kita kena keluar 3 hari, tuan-tuan. Di mahalah berdekatan dengan kita. Sebenarnya banyak orang tak faham, ini JRGB ni buat tertib baru ke, dia kata. Ini Muhammad Hilmi ni dia nak jadi amisat baru ke kat Malaysia ni. Sebenarnya bukan, tuan-tuan. Kerja yang kita buat ni hanya sekadar ta'aruf, pengenalan kepada kerja dakwah. Ya, kadang-kadang orang nak ikram orang, nak tahu apa itu tabligh. Sebab orang Malaysia ni sebut tabligh takut. Allergic sangat sebut nama tabligh ni. Ya Allah. Biarlah anak aku tak sembahyang, tak apa, yang penting jangan ikut tabligh. Takut sangat. Bahaya sangat ikut tabligh ni, Allah tak balik lah. Kalau ikut tabligh dia tak balik lah. Satu orang perempuan di India, dia dapat tahu anak dia, hari ni engkau kenapa lewat balik ni? Saya makan dengan talam bersama dengan orang tabligh dekat masjid. Menangis mak dia. Sebab apa dia kata? Dulu bapa engkau makan dalam pinggan pun dah tak balik-balik dah keluar jalan Allah Taala. Ini kalau anak saya makan satu talam dengan orang tabligh ni, insya-Allah, Allah Akbar, lagilah tak balik pula nanti, insya-Allah. Orang di Malaysia sangat-sangat allergic pada usaha tabligh ni, tuan-tuan. Mungkin tak tahulah apa. Yang pertama, mungkin dia faham tabligh ni datang daripada India. Kan? Dia tak ingat tabligh ni pengasasnya adalah Rasulullah. Sifat Rasulullah tu tabligh fatanah, siddiq amanah, tabligh fatanah, tu sifat Nabi. Tapi dia rasa tabligh ni mari pada India sebab orang India bawa. Memang orang India tak reti apa-apa, tapi dia bawa kerja agama ni, tuan-tuan. Daripada kerja tabligh dan lahirnya madrasah ulama-ulama, maulana-maulana ni lahir daripada orang India tu lah, yang kita duk marah-marah tu. Yang kedua, mungkin ada sejarah dulu. Orang tabligh zaman dulu kan rocker-rocker sebanyak. Tak puas hati dengan Tok Imam.
Tadi kat dalam masjid. Tak apa, gini kat luar masjid. Dia tangga kepiah kat sini. Kita kan. Mungkin sebab-sebab macam tu menyebabkan orang jadi pecah hati dengan usaha agama, tuan-tuan. Sebab itu kita sekarang ni perlahan-lahan kita nak tarik orang pada usaha agama ni. Usaha agama ni usaha yang sangat cantik, usaha yang sangat indah. Macam Islam lah. Islam ni benda yang cantik, tapi yang merosakkan Islam tu orang Islam sendiri. Sebab itulah hari ni nak mengubah persepsi orang tu supaya nampak keindahan kerja tabligh ni, kerja dakwah ni. Maka kita buatlah keluar macam ni, tuan-tuan, sebagai pengenalan, supaya tuan-tuan tengok sepanjang 3 hari keluar jalan Allah ni, ada tak tengok ada ajaran sesat ke yang kita buat sepanjang keluar 3 hari ni? Ada upacara-upacara ada orang kata orang tabligh ni sembah kubur, dia kata. Kan? Ada orang kata, orang-orang di Saudi dia kata orang tabligh ni sembah kubur. Tengok ada tak kubur dekat Pulau Tawar ni kita sembah? Tak ada. Masya-Allah. Ada amalan bid'ah kita buat. Ada amalan khurafat. Ada amalan yang pelik-pelik, rasa-rasa balik ni saya tak boleh dapat tabligh ni, sesat dia orang ni. Ada ajaran sesat ke? Ada yang kita ajar yang berat-berat ke, tuan-tuan? Yang ada adalah kasih sayang, yang ada adalah ibadat, kan? Tahajud, baca Quran. Inilah yang sebenarnya hari ni banyak benda di luar sana masyarakat fitnah. Tak betul orang tabligh ni tinggal anak bini, tak bertanggungjawab, kan? Sampai bercerai-cerai. Itu yang ustaz tu kata, aku kerja jabatan agama, tak pernah ada apa orang tabligh bercerai. Depa duk tuduh kata orang tabligh bercerai, kahwin banyak orang ikut tabligh. Dah memang rezeki dia kahwin 4 dia. Kalau dia tak ikut tabligh pun 4 juga. Jadi tuan-tuan kata bukan salah tabligh, betul. Jadi kan itu hari ni kita nak mengelakkan rasa allergic tadi, nak buangkan sikit sebanyak kadang-kala sangkaan-sangkaan yang tidak tepat. Maka kita bawalah keluar cara macam ni, dengan ikram, bagi makan kambing, bagi makan pais, bagi makan apa semua, kan. Ikram supaya tuan-tuan balik nanti dapat kita jadi satu orang promoter, untuk kita cerita keindahan kerja dakwah ni. Sebab apa? Kita bukan nak ajak orang ikut tabligh, tapi apa yang kita dapat ni, nikmat ni, kalau boleh kawan-kawan kita kongsi dengan kita, tuan-tuan. Kongsi keseronokan, kongsi kebahagiaan, kongsi rasa orang kata kebahagiaan yang kita dapat bila mana kita berada dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan balik, insya-Allah kita jadi dai yang berkualiti, dai yang terbaik. Pakaian kita, penampilan pun kita nampak cantik, menyenangkan orang kampung kita, insya-Allah. Jangan pelik-pelik. Kita jadi orang dakwah ni jadi biasa saja. Pakaian kita cantik, jubah putih, serban kemas, jangan bawa budaya-budaya yang pelik-pelik dalam kerja agama. Jadi kita buat tabligh ni dengan mudah saja. InsyaAllah mudah-mudahan satu hari nanti masyarakat kita mudah untuk mendekati, untuk memahami keindahan yang ada dalam usaha agama, dan mereka boleh menerima kerja dakwah dia dengan yang seadanya, dengan tulus ikhlas, supaya mereka juga sebelum mati dapat bina iman amal, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati tuan-tuan. Kami selaku tuan rumah minta maaf banyak-banyak kepada semua tuan-tuan yang datang. Seandainya sepanjang kami melayani tuan-tuan ada yang tidak, InsyaAllah daya lagi ke tuan-tuan? InsyaAllah. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, jadi kami juga mengucapkan ribuan terima kasih lah. Tuan-tuan datang daripada jauh, Pak Su datang daripada Penang datang, Masya-Allah. Ada orang datang daripada KL, ada Abang Khairul kita datang daripada Kota Baru datang, Masya-Allah. Jauh-jauh datang tuan-tuan. Semata-mata nak cari redha Allah je, tak ada tujuan lain. Kita berkumpul di sini, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan. Jadi insya-Allah kami sangat bangga sebenarnya lah, warga Madrasah Muallim Yunus Al-Arabiyah. Sebenarnya tak rasa susah pun dengan kedatangan tuan-tuan, rasa sangat bangga. Lain kali insya-Allah tuan-tuan datang lagi, kita akan sediakan tempat yang lebih selesa lagi lah. Minta maaf pada yang tidur bawah kemah, kan, tempat tak cukup. Tapi insya-Allah azam nanti saya buat madrasah besar-besar. Insya-Allah kita datang, insya-Allah. Tuan-tuan boleh, insya-Allah. Madrasah ni insya-Allah kita jadikan madrasah dakwah, tuan-tuan. Di samping kita ta'lim wa ta'alum, jadikan madrasah tempat penyebaran usaha agama, insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja perkongsian. InsyaAllah kita dalam bulan Ramadan masih lagi berjalan. Kita rebutlah peluang ini sungguh-sungguh, tuan-tuan. InsyaAllah Nabi SAW di 10 hari terakhir akan kejut semua isteri anak dia untuk bangun salat tahajud, insyaAllah. Kita pun kalau bini kita belum bangun subuh, kita kejut dia salat subuh dulu, insyaAllah. Nabi SAW beritahu, semoga Allah merahmati satu orang suami yang merenjiskan air ke muka isteri dia untuk kejutkan isteri dia bangun salat tahajud. Masya Allah, tuan-tuan.
Boleh buat, Jojo boleh buat. Jojo tak ada lagi tuan-tuan. Kita sahabat-sahabat kita ni tuan-tuan, bila balik keluar jalan Allah ada yang kekurangan bekalan tuan-tuan. Kita dengar sahabat kita ada keputusan duit. Maklumlah kita di akhir zaman ni kita saling tolong-tolong insya-Allah. Bantu-bantu sahabat kita. Yang belum ada isteri kita selalu bantu yang dah ada bini nanti kemudian insya-Allah. Jadi kan itu insya-Allah, mudah-mudahan Allah telah terima terus kita 3 hari insya-Allah. Mudah-mudahan kita azam lagi jangan serik nak keluar insya-Allah. Kita akan terus keluar sampai akhir hayat insya-Allah. Subhanallah bihamdi. Subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru bayang tangguh, belum balik, suruh balik. InsyaAllah balik lepas tarawih lagi baik insyaAllah. Kalau balik pagi esok lepas waktu sarapan pagi, lepas bayang subuh sarapan. InsyaAllah itu lagi baik insyaAllah. InsyaAllah ikut 72 jam insyaAllah. Sebenarnya kita lorak nak balik, kadang-kadang kita rasa nak selesaikan kerja kita, tapi rupanya kita balik pun tak selesai juga. Kadang-kadang kita ni saja je tuan-tuan. Sana meeting sana. Balik. Rupanya tak jadi meeting Ustaz. Allah. Dating ini. Jadi dating pula. Balik tak boleh buat apa sekarang. Balik pun tak boleh buat apa. InsyaAllah. Subhanallah. Malam markas lupa tuan-tuan. Jadi orang duduk KL tiap-tiap malam minggu kita pergi bermalam di Seri Talib insya-Allah. Bawa bedding insya-Allah. Kadang tidak, kalau tidak orang kata geng-geng GRGB ni tak tahu markah dia orang kat mana. Jadi sebab itu tuan-tuan, insya-Allah tiap-tiap malam markah semua tuan-tuan bawa 2 bungkusan, 1 bungkusan makanan, 1 bedding. Kita bawa anak-anak kita, laki-laki kita tidur dekat markah tuan-tuan. Sebenarnya saya dulu masa kecil dulu yang jadi semangat buat dakwah ni tuan-tuan, kecil-kecil ayah dah bawa pergi mesyuarat Malaysia di KL, di Masjid India, tidur, kadang-kadang kita main-main, lepak-lepak kan. Tengok hari 31 Ogos. Kita tengah mesyuarat kat sini, karpung-karpung, orang kat sana dudang kan. Dengan bunyi macam-macam. Dekat dataran Merdeka kita dengar. Tapi tuan-tuan insya-Allah pengalaman buat dakwah masa kecil ni, bawa anak-anak kita kecil-kecil pergi istimak, bawa anak-anak kita kecil-kecil tidur markas. Tengok Seri Taling macam mana, kenalkan dengan ulama-ulama di sana tuan-tuan, kenalkan dengan maulana-maulana di sana, syura-syura sana. InsyaAllah mudah-mudahan kita tiap-tiap malam kita dengar bayan. Nanti kita akan dapat pemanasan tuan-tuan. Kita ni dah masak nasi ni dah panas dah, tapi tak nak bagi basi, kata Maulana Ilyas, kena panas dengan api sekali lagi. Sebab tu dah keluar 3 hari ni tengah jos dah ni, tapi nak kekalkan jos sampai mati kena duduk dalam suasana. Balik nanti cari markas kita duduk di sana insya-Allah. Orang Penang datang markas penanti tuan-tuan insya-Allah. Orang India markas bawah insya-Allah. Orang Jeratuk pergi markas Jeratuk insya-Allah. Mana lagi tempat lain? Insya-Allah. Orang Johor pergi markas kita. Cari markas kita. Di sana kita berkenalan dengan orang sana. Kita bina hubungan dengan orang markas. InsyaAllah satu hari nanti kita akan keluar negara jauh. Kita akan keluar InsyaAllah bulan 9 ini keluar kita, masya-Allah. Masya-Allah. Kita cari hari ya. Jadi asal insya-Allah. Allah. Ayanda kita dah keluar ke Namibia. Betul-betul Afrika. Saya keluar ke Ghana tuan-tuan. Tahun depan nak keluar Argentina insya-Allah. Saya tahun ni keluar 40 hari, tahun depan insya-Allah 4 bulan negara jauh azam insya-Allah. Doa sama-sama insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih aja tak akan 10 selesai.